Saya mula mengenali Tan Sri Muhyiddin ni zaman saya pelajar lagi di universiti. Saya berkhidmat sebagai intern di satu pusat penyelidikan pada masa itu, tahun 1995-96. Dan masa itu Tan Sri Muhyiddin Menteri Belia dan Sukan. Saya buat sedikit penyelidikan dan membantu dalam penulisan paper dan sebagainya. Dan selepas itu, ketika Tan Sri Muhyiddin dilantik sebagai Timbalan Perdana Menteri tahun 2009, saya ditawarkan untuk berkhidmat sebagai pegawai khas kepada Timbalan Perdana Menteri. Saya ni pegawai daripada dulu sampai sekarang ni masih lagi berkhidmat dengan Tan Sri Muhyiddin. Saya memerhati dari segi kerja-kerja yang dibuat. Beliau fokus kepada tugas. Jadi bila ada tanggungjawab, Tan Sri Muhyiddin ni dia betul-betul buat apa yang dipertanggungjawabkan kepada beliau. Kerana itu apabila dia dilantik sebagai Perdana Menteri, saya ingat dalam tempoh seminggu dua saja kita terus berhadapan dengan krisis pandemik, dan saya lihat bagaimana kita tak ada masa untuk orang kata honeymoon. Dia biasa ada honeymoon period. Jadi kerana itu Tan Sri Muhyiddin pada ketika itu dia nekat mesti melaksanakan lockdown ini. Awalnya untuk tempoh 2 minggu, kemudian disambung 2 minggu lagi, disambung lagi. Jadi apabila dibuat keputusan lockdown, dia tak berhenti setakat itu. Dia kena fikir dari segi kehidupan. Oleh kerana itu diumumkan banyak pakej-pakej rangsangan ekonomi. Kalau kita tutup saja, tak bagi orang pergi bekerja, tapi tak disediakan bantuan-bantuan, ini mungkin dalam seminggu boleh tahan lagi, tapi masuk 2 minggu tak ada pendapatan, simpanan pun kebanyakan orang kita ni tak menyimpan. Ini data menunjukkanlah, mungkin kalau dia tak bekerja, dia boleh tahan dalam paling lama sebulan. Lepas itu dia tak boleh tahan lagi, dia terpaksa meminjam duit untuk makan. Jadi ini Tan Sri Muhyiddin pada ketika itu meminta Menteri Kewangan supaya cari duit. Bagaimana nak memberikan bantuan-bantuan ni. Jadi akhirnya sepanjang kita berhadapan dengan pandemik ini, bukan setakat kita melaksanakan kawalan-kawalan pergerakan, tetapi juga bantuan-bantuan yang diberikan hampir setiap golongan masyarakat menerima. 530 bilion ringgit disediakan oleh kerajaan dalam tempoh 17 bulan. Ini saya fikir satu pakej rangsangan ekonomi yang terbesar dalam sejarah negara. Kalau saya ingat dulu, saya pun dalam PH dulu, kita kalau nak bagi bantuan ni kita tak ada duit, tapi rupanya ada duit. Bila kita duduk di situ, rupanya ada duit yang kita boleh cari di mana-mana untuk tujuan membantu rakyat. Jadi keputusan banyak dibuat secara kolektif. Maksud kolektif ini, dia Tan Sri Muhyiddin dia tak buat keputusan sendiri-sendiri. Mana bukan dia fikir dia nak buat, dia buat, tidak. Mesti dibuat di dalam mesyuarat. Yang saya boleh bagi contoh, ini mesyuarat sidang khas MKN mengenai COVID-19. Keputusan-keputusan mengenai SOP misalnya, itu semua dibuat di dalam sidang khas MKN. Diteliti dahulu di peringkat jawatankuasa teknikal. Ada jawatankuasa teknikal pelbagai kementerian, agensi, duduk pada jawatankuasa teknikal, diperhalusi, kemudian dibawa ke dalam sidang khas MKN. Bermesyuarat di peringkat awal dulu 3 kali seminggu. Saya ingat lagi, setiap hari Isnin, hari Rabu dan juga hari Jumaat. Kerana kita tak nak nanti ada senggang masa. Bila keputusan-keputusan penting perlu dibuat segera, boleh dibuat segera. Saya ingat dekat awal dulu kita hanya melibatkan Menteri Federal dan pegawai-pegawai kanan di peringkat persekutuan. Tetapi Tan Sri Muhyiddin memikirkan, kerana MKN ini dia ada struktur di peringkat pusat, negeri dan daerah.
Kalau menteri-menteri federal persekutuan saja yang terlibat, tetapi nak melaksanakan itu di peringkat negeri dan daerah, dan di peringkat negeri yang menjadi pengurusinya ialah menteri besar dan ketua menteri. Jadi dia memikirkan perlu dijemput juga mereka ni hadir bersama-sama. Dia tak kira sama ada negeri itu di bawah negeri PN ataupun negeri pembangkang PH, dia kata jemput. Jadi sampai ke akhirnya menteri-menteri dan ketua menteri daripada negeri-negeri pembangkang, dia terlibat sama di dalam membuat keputusan. Jadi ini saya lihat wisdom, keputusan-keputusan yang dibuat dia mesti secara kolektif. Jadi bila buat keputusan, semua orang must be collectively responsible for the decision made by the council. Jadi tak boleh kata saya memutuskan lain. Tidak, you are part of the decision making process. Dia mesti ambil tanggungjawab. Itu keputusan bersama. Saya agak berjam-jam memikirkan, berbincang, berbahas dalam mesyuarat MKN. Nak tutup ke, nak buka ke, kalau buka berapa banyak kapasiti nak buka, 50% ke, 80% ke, nak tutup semua ke, tutup sebahagian. Itu macam-macam kita kena fikirkan. Kenapa? Kerana kesannya besar. Satu ialah dari segi supply chain. Kalau kilang-kilang makanan kata dia berhenti, dia tak beroperasi semasa tempoh PKP. Saya ingat kita nak cari susu, nak cari beras, nak cari bahan-bahan makanan di supermarket, tak ada. Itu akan menimbulkan satu lagi krisis, shortage of supply of food. Ini kita tak boleh biarkan berlaku. Kerana itu dikategorikan mana kilang yang boleh beroperasi, mana kilang yang kita boleh tutup untuk sementara. Tapi tutup tu pun dia tak boleh tutup dalam tempoh yang lama, kerana dia melibatkan global supply chain. Ada kilang-kilang yang berada di negara kita, tapi dia supply parts atau komponen ke negara-negara luar, dan dia melibatkan pelaburan yang jumlahnya berbilion. Kalau dia menghadapi masalah ini, dia punya headquarters kata di US, dia akan hantar bantahan. Dia kata kalau gitu nanti kita akan tarik pelaburan. Kalau tarik pelaburan, berbilion-bilion pelaburan yang ditarik daripada negara kita, apa kesannya? Kesan bukan kepada syarikat itu saja. Syarikat itu mungkin dia boleh buka di negara lain, dia tak ada kesan sangat. Tapi kesan kepada lokal pekerja, berapa ramai pekerja terlibat di kilang-kilang ini. Ada yang engineer, ada yang supervisor, technician. Jadi banyak kesan dia yang perlu kita fikirkan, dan Perdana Menteri kena buat keputusan, kerana ada pandangan yang berbagai. Kalau kita lihat dalam masyarakat kita pun, ada yang kata tutup, ada yang kata buka, macam-macam. Jadi bila nak buat keputusan itu, tetapi sebagai pemimpin mesti buat keputusan. Dia tak boleh dibiarkan tidak buat keputusan. Jadi kerana itu bila dia buat keputusan pula, akan ada yang bersetuju, ada yang tak bersetuju. Kalau yang tak bersetuju, dia katalah ini kerajaan gagal, dia kata. Bagi yang bersetuju, dia diam. Saya pun perhati juga tengok dalam social media, dia bersetuju, tapi bila dia bersetuju tu dia diam je. Tapi kalau dia tak bersetuju, dia express the anger, nampak macam ini semua tak betul lah, ini semua apa yang dia buat ni gagal lah. Jadi exit plan kena ada, dan exit plan ini telah dirancang lebih awal. Kan itu ada pelan pemulihan negara. Kita dah letakkan fasa-fasa nilai ambang dan sebagainya. Tengok dari segi bed, hospital bed capacity, tengok dari segi numbers of cases, death rate, tengok dari segi immunization rate. Jadi kerana itu sekarang ni kita lihat hasil daripada strategi kita mempercepatkan proses vaksinasi. Kalau saya ingat dulu, vaksin ini kita menjangkakan 80% populasi dewasa itu kita nak capai suku pertama tahun depan. Suku pertama tahun depan. Tetapi oleh kerana kita lihat bahawa masalah COVID ini menjadi semakin teruk, dengan kes-kes meningkat dengan begitu banyak, kerajaan memutuskan supaya kita mempercepatkan proses. Jadi nak percepatkan proses ni ada dua. Satu, kita kena menambah bekalan. Kerana bekalan ni dia sampai, bukan kita beli 1 juta, esok sampai 1 juta. Kita beli sangat dekat dalam lebih 80 juta.
yang kita dah order vaksin, dia ada jadual penghantaran dia. Kadang 3 bulan ke depan, 6 bulan ke depan dia baru sampai. Jadi kerana itu Tan Sri Muhyiddin sebagai Perdana Menteri pada ketika itu membuat keputusan pertamanya beli awal. Saya ingat pada peringkat awal tu ada satu dia panggil COVAX Facility. Jadi COVAX Facility ni di peringkat UN, dia apa nama itu membekalkan vaksin. Dan kalau kita ingat di peringkat awal tu dulu tak ada vaksin lagi, tak jumpa lagi vaksin ni, tapi that facility tu telah ada dan kita kena bayar dulu. Kita kena bayar macam pendahuluan dulu. Kita nak order tu, nak masuk order ni, bayar pendahuluan dulu. Vaksin tak ada lagi. Jadi kalau kita tengok dari segi kebiasaannya, kita tak buat macam tu. Kita nak beli barang tu mesti ada dulu baru kita beli. Tapi kalau kita tunggu barang tu ada baru nak beli, ni barang orang kata hot item ni. Kalau kita lambat order, dia punya delivery dia boleh delay sampai 4, 5, 6 bulan. Kita dah sepatut boleh mula program vaksinasi, kita tak boleh mula lagi sebab barang tak sampai. Dan negara-negara lain yang menghadapi masalah. So apa yang dia buat, ini satu lagi keputusan nekat. Bayar. Tak silap saya, bayar pendahuluan saja 400 million. Kerajaan putuskan bayar. Barang tak ada lagi. Tawakal. Maknanya ini soal nak menjaga nyawa. Dan dia ada portfolio dia lah. Pfizer, beli Pfizer. Sinovac, beli Sinovac. Sinopharm, beli Sinopharm. Whatever available, kita order, kita beli. Majlis Keselamatan Negara mengenai pengurusan COVID-19. Siapa pengurusinya? Perdana Menteri pengurusi. Jadi keputusan dibuat secara kolektif dan semuanya secara yang detail, dan setiap kali ada mesyuarat, ada keputusan juga. Kita lihat proses insya-Allah vaksinasi, saya ingat yang terbaik. Malaysia antara yang terbaik di dunia dari segi prestasi vaksinasi. Kalau kita tengok sektor-sektor ekonomi, sosial, keagamaan dah mulai dibuka. Dulu masjid pun tak boleh pergi, sekarang dah mula buka. Masjid pun dah boleh, walaupun jumlah yang apa nama itu terhad. Sekolah pun akan dibuka. Dan sekarang ni nak fikir dari segi vaccination untuk yang below 18 dan kanak-kanak yang akan bersekolah dan sebagainya.